Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, pegawai-pegawai masjid, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal dalam masjid ini bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita secara bulanan, iaitulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Malam ini kita akan masuk hadis yang ketiga yang berkaitan dengan seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. An Thawban radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma izin. Qala bal antum yawma izin kathir walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. Rawahu Abu Daud. Yang bermaksud daripada Thawban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang yang hendak makan mengerumuni dulang hidangan mereka. Maka salah seorang sahabat bertanya, apakah dari kerana kita sedikit pada hari itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, bahkan kamu pada hari itu ramai sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir, dan Allah akan mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit wahan. Sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, cintakan pada dunia dan takutkan pada kematian.
Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan hadis. Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan umat Islam pada hari ini menggambarkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam walaupun mereka mempunyai bilangan yang banyak, iaitu 1000 juta, 1/5 penduduk dunia, tetapi mereka selalu dipersendakan dan menjadi alat permainan bangsa-bangsa lain. Mereka ditindas, diinjak-injak, disakiti, dibunuh dan sebagainya. Bangsa-bangsa dari seluruh dunia walaupun berbeza-beza agama, mereka bersatu untuk melawan dan melumpuhkan kekuatan umat Islam. Sebenarnya segala kekalahan kaum muslimin adalah berpunca dari dalam diri kaum muslimin itu sendiri. Iaitulah ditimpanya penyakit wahan yang merupakan penyakit campuran dari dua unsur yang selalu wujud dalam bentuk kembar dua, iaitulah cinta dunia dan takut mati. Kedua-dua penyakit ini tidak dapat dipisahkan. Cinta dunia bermaksud tamak, rakus, bakhil dan tidak mahu mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut mati pula bermakna leka dengan kehidupan dunia dan tidak membuat persiapan untuk menghadapi negeri akhirat, dan tidak ada perasaan untuk berkorban dengan diri dan jiwanya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan nusrahnya kepada kaum muslimin dan memberikan kepada mereka kejayaan di dunia dan di akhirat. Hadis yang kita baca pada malam ini, hadis yang masyhur. Barangkali kita sering kali mendengar para alim ulama, para ustaz, para agamawan membacakan hadis ini dalam memberi suatu peringatan ataupun menyuntik kesedaran kepada umat Islam di akhir zaman yang dilihat leka, lalai, alpa dengan keseronokan dunia. Bersesuaian dan menepati apa yang Nabi sabdakan ini menjadi satu realiti, menjadi satu kenyataan yang benar dalam kehidupan semasa kita hari ini. Kita lihat sendiri dengan mata lendir kita, dengan mata kepala kita, bahawa umat Islam di akhir zaman ini sudah terpalit penyakit yang Nabi amarankan ini. Namun inilah hakikatnya. Apabila kita umat Islam sebenarnya hakikatnya kaya sudah dengan maklumat, dengan sumber ilmu, dengan sumber bimbingan dan panduan dalam kehidupan. Allah kurniakan kita semua umat Islam ini, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Al-Quran dan juga As-Sunnah, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kamu. Nabi bersabda ini di saat Nabi sebelum wafatnya baginda. Nabi menyatakan dan menyampaikan wasiat baginda dalam menyatakan bahawa sepeninggalanku ini aku tinggalkan kamu dua perkara. Lagi kamu berpegang akan dua perkara itu, kamu takkan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitab Allah Al-Quran wa sunnati, yakni sunnah Rasulullah, itulah Al-Hadis, pengajaran, ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini asas kepada kekuatan kita umat Islam. Allah Ta'ala kurniakan dua sumber ini menjadikan kita dapat nikmat keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan kita akan terhindar daripada jalan yang sesat. Itu secara teori dan asas. Tetapi secara praktikalnya tak berlaku. Bukan sebab salah Quran dan hadis. Praktikalnya tak berlaku sebab salah orang Islam yang tidak menghargai nikmat tersebut, tidak memanfaatkan nikmat tersebut.
Maka bila orang Islam tidak memanfaatkan nikmat tersebut, maka berlakulah sebagaimana yang Nabi sabdakan pada hadis yang kita baca ini, di mana Nabi telah memberi suatu amaran kepada kita supaya kita ingat, supaya kita berhati-hati, supaya kita berwaspada. Ingat tu macam mana? Sebab Nabi beritahu di akhir zaman nanti, kita umat di akhir zaman ini akan berhadapan dengan situasi yang Nabi sebut seluruh dunia. Erti kata lain, seluruh dunia itu ialah kalangan yang memusuhi agama Allah daripada pelbagai bangsa, pelbagai tempat dan pelbagai kekuatan dan pelbagai gerak kerja yang mereka lakukan. Mereka akan melingkungi, mengepung umat Islam di akhir zaman. Dalam keadaan Nabi memberi satu perumpamaan seperti apa dia? Kita orang Islam ni dalam satu dulang. Bila sebut qas'ah ni, nisbah bangsa Arab, dalam nisbah kalangan bangsa Arab, qas'ah ni satu bekah yang diisi makanan boleh dikecapi oleh bilangan 8 orang. Maknanya begitu. Maknanya bahasa kita gak dulang lah, talang. Itu dia. Maka apabila Nabi mengumpamakan umat Islam di akhir zaman ni umpama hidangan dalam satu dulang yang tak sabar nak diterkam oleh orang yang nak kecap nikmat makanan dalam dulang tu. Itu ibarat dia yang Nabi umpamakan. Lalu bila Nabi sebut perkara itu, sahabat bertanya Nabi, adakah sebab kita orang Islam sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Seolah gambarannya bila ramai orang nak terkam ni, orang Islam ni, seolah macam kita sikit orang Islam pada waktu itu. Nabi kata, bal antum kathir, bahkan kamu ramai. Kita orang Islam di akhir zaman sebenarnya bilangan kita bukan berkurang, makin bertambah secara hakikatnya. Cuba kita tengok dunia, seluruh dunia kita hari ni. Kalau penulis ni sebut 1/5, saya rasa hari ni dah lebih dah. Bilangan kita sudah meningkat. Bukan tahap juta dah, bilion, bahkan boleh mencecah trilion kita orang Islam pada di akhir zaman ini. Bilangan kita ramai. Tetapi ramainya Nabi kata tidak membawa makna, sebab pada waktu orang Islam bilangan mereka ramai, yang dimaksudkan Nabi ini antum karusaun. Antum rusaun karusais sail. Kamu ini di akhir zaman seperti buih. Seperti buih. Ada ulama menghuraikan seperti sampah-sampah yang ada atas permukaan air yang sedang banjir itu. Maknanya bergerak hanyut ikut dam. Kalau kanan-kanan, kiri-kiri, belakang, depan, maknanya seolah macam diperkudakan. Begitu. Mudah dicocok hidung, ditarik ke mana saja nak pergi. Kalau buih pun begitu sifat dia. Bila terapung atas air, permukaan air gerak mana? Kanan-kanan, kiri-kiri, begitu. Maknanya seolah tidak ada sauh yang ikat dia. Maka itu yang Nabi umpamakan. Antum rusaun, kamu ni umpama buih, karusais sail, seperti buih selepas berlakunya banjir. Kenapakah situasi umat Islam berada pada kedudukan yang demikian? Daripada hadis ini kita dapat faham Nabi menyebut wala yanzi'annallah, Allah sudah cabut. Kalau bahasa Terengganu kita gak, Allah senjoh. Senjoh ni kasar lah bunyi tak. Allah cabut rasa gerun musuh. Hemah kita sudah hilang, izzah sudah tidak ada. Tak. Ibarat macam seorang suami yang sudah hilang respek isteri kepada suaminya, seorang bapa yang sudah hilang respek anak kepada bapanya. Makna leadership sudah tidak ada, kepimpinan dia punya hemah tu tidak ada tak atas diri dia. Makna nisbah kita orang Islam ni di akhir zaman itulah yang berlaku. Tak ada hemah dah. Tengok tu tahu hebel, orang Terengganu kata. Ibarat kalau gula agak lecah, tak makan tu tak sedar. Roti payang cicah gula lecah, tak jadi, tak sakut, orang Terengganu kata tak. Ibarat begitu. Tak. Kalau air ni, kalau teh tu tak sedap, sebab apa? Kurang manis. Tak. Kalau minuman tu, kalau gula tu bubuh 2-3 sudu tak rasa manis. Begitu. Hilang manis dia. Maknanya
tengok atas meja makan tu ada dah tabung tulis pula label gula. Cedok 2-3 sudu dah bubuh dalam cawang. Kacang minum tak manis juga. Buat apa? Ibarat ni begitu. Maknanya dari sudut namanya kelihatan Islam, tapi dari sudut penghayatan kualitinya tidak ada. Dan itulah yang Nabi gambarkan, wala yanzi'annallah, Allah dah cabut senjah daripada hati musuh itu rasa takut dan gerung kepada kita orang Islam. Mahabbata minkum, maknanya hebat kita sudah tidak ada, sudah hilang bisa. Tak, bisanya tidak ada. Maknanya kita ni ramai saja dok rot cetang. Bahasa mudah begitu. Nak dibandingkan dengan generasi awal umat Islam, bilangan mereka sedikit tapi berbisa. Hebat. Tak, cuba tengok sejarah ataupun sirah Nabi ketika berlaku perang Badar. Bahkan bukan berlaku perang Badar, sebelum berlaku perang Badar lagi pun di era Makkiyah. Di zaman Makkiyah Nabi nak pacak Islam di Mekah. Nabi berjuang Islam di Mekah, dan para sahabat yang beriman dengan Nabi, yang bersama berjuang dengan Nabi pada waktu itu, mereka dalam kelompok yang kecil, bilangan yang sedikit, bahkan mereka dilabelkan oleh mulut-mulut musyrikin sebagai al-mustad'afin, orang yang lemah. Tapi itu psikologi mereka, politik mereka kata lemah, tapi dalam hati mereka susah hati, tak senang duduk dengan kewujudan Nabi SAW dan kelompok kecil umat Islam pada waktu itu. Kenapa saya kata demikian? Kan kita baca sirah pok-pok ketua Mekah ni, siapa jumpa ngadak Nabi belakang tabik, jumpa Nabi dengan perantaraan Abu Talib, pak saudara Nabi sendiri, sehingga dia jumpa dengan Nabi, "Hei Muhammad, apa benda mu nak jawatan ke? Nak kuasa? Kami boleh beri kuasa. Nak jadi Perdana Menteri? Silakan." Ni bukan PM tepi ni, PM betul nak bagi ni, maknanya contoh. Kami boleh bagi pada kamu. Syaratnya jangan bawa Islam di Mekah. Itu syarat dia. Kamu nak apa lagi? Kamu nak wanita? Kami boleh kumpul cari wanita yang tercantik di Mekah ni, kami beri pada kamu. Syaratnya jangan bawa Islam. Kamu nak harta? Kami boleh kumpul harta orang kaya-kaya Mekah ni. Syaratnya jangan bawa Islam. Maknanya dari sudut moral, kedudukan orang Islam dan Nabi pada waktu itu, walaupun sedikit bilangannya, digeruni. Itu mesejnya. Maknanya pokok Mekah ni susah hati, walaupun mereka kata pokok Nabi Muhammad, ikut Muhammad ni gila, orang ikut Muhammad ni bodoh, orang ikut Muhammad ni tak ada wawasan, daripada kaya jadi susah, daripada ada keluarga dibuang keluarga. Tapi hakikatnya, moralnya mereka dalam keadaan apa? Bimbang dan takut dengan perkembangan yang berlaku di Mekah. Maka itu nak khabar haibat. Bisa tu ada situ. Tak. Dan bisa tu dah habis situ. Islam berkembang dengan baik di Mekah 13 tahun, walaupun pok-pok Mekah ni tak dapat terima Islam sepenuhnya lagi, tetapi kerungsingan ketua-ketua Mekah sehingga membawa mereka berbincang di peringkat parlimen mereka. Senang bahasa mudah saya sebut ini supaya kita nampak faham. Tak. Mereka ada juga persidangan mereka, macam mana nak selesai masalah Muhammad, sehingga syaitan masuk dalam perbincangan mereka itu. Akhirnya dapat keputusan apa dia? Buat satu resolusi, satu keputusan, tangkap Muhammad dan bunuh Muhammad. Tak. Maknanya nak tunjuk mereka tak senang duduk dengan kewujudan Rasulullah dan umat Islam di Mekah pada waktu itu. Sehingga Allah turunkan wahyu memerintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Tak. Dan Islam makin mantap, makin kukuh bila ada kuasa pula, berdaulat dengan sebuah pemerintahan, lagi panah punggung pok-pok musyrikin. Sebab tu dalam sejarah umat Islam berlaku perang Badar, berlaku perang Uhud, berlaku perang Ahzab. Sebab apa? Pok-pok musyrikin ni dia rasa tak senang duduk. Sebab orang Islam pada waktu itu hebat, ada izzah, ada kemuliaan. Namun kita bicarakan pasal hebat, izzah, kemuliaan tadi itu menjadikan musuh gerun dan takut
dalam keadaan orang Islam sedikit. Walaupun Islam berdaulat di Madinah pada suatu ketika pemerintahan Nabi, bukan menggambarkan umat Islam dan populasi umat Islam di Madinah itu ramai. Bukan bermaksud demikian. Dalam keadaan pemerintahan Islam Madinah itu berlakunya masyarakat majmuk. Yang kita ingat zaman kita je ada masyarakat majmuk. Zaman Nabi mentadbir Madinah tu dah berlaku masyarakat majmuk. Berbilang bangsa dan kaum serta kabilah, bahkan berbilang agama, fahaman pun ada. Tapi nak beritahu haibat, izzah, adegahnya kepimpinan Nabi dan umat Islam pada waktu itu, walaupun jumlah mereka tak besar, diiktiraf, dihormati, diberi suatu mandat untuk mentadbir Madinah pada waktu itu. Itu maksud dia. Namun kaitan dengan hadis ni kita nak khabar apa? Kita di akhir zaman ni jauh sangat bilangan kita ramai berbanding Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Tetapi dia jadi berlawanan. Zaman Nabi dan para sahabat orang beriman pada waktu itu mereka sedikit tetapi berbisa, hebat tu ada, sehingga musuh-musuh tak senang duduk diam, gerun, tak boleh nak buat mudah-mudah. Tapi kita hari ini ramai bilangan kita berbanding kedudukan Nabi dan para sahabat pada zaman awal Islam itu. Tapi ramai kita ramai saja je. Tak, tu maksud dia. Sebab apa ramai saja je? Nabi sendiri sebut, antum ghusaun, kamu ni seperti buih, karusa isai, seperti buih selepas berlakunya banjir. Kamu ni tak ada sauh. Buih tu terapung atas air, tak ada nak nyakuk dia. Nak lekong dia supaya tetap. Terapung kanan kiri ikut. Maknanya nisbah pada orang kok kena cocok hidung. Tarik kanan pergi kanan, tarik kiri tak kiri. Jadi macam lalang pun ada. Macam-macam jadi. Mudah dipercaturkan dan diperkudakan. Itu maksud Nabi daripada hadis ni. Sehingga dah apa jadi gitu semua dah. Macam mana sampai tahap sedemikian rupa orang Islam boleh dicocok hidung, ditarik ke mana-mana. Sebab Nabi sebut Allah sudah mencampakkan satu penyakit dalam hati orang Islam pada waktu itu. Wala yaqzifannallahu fi sudurikumul wahan. Allah dah campakkan penyakit dalam hati manusia pada waktu itu, dinamakan penyakit al-wahan. Bila sahabat tanya apa itu al-wahan, lalu Nabi kata hubbud dunya. Wahan itu penyakit akhir zaman kita orang Islam ni, terlalu kasih dunia, sayang sangat pada dunia, sehingga anggap dunia ni hidup kekal selamanya, tak mau pecah daripada kehidupan dunia ni. Tak. Sebab tu kita ni dalam Quran, kalau kita baca uslub gaya bahasa Quran ni, Allah sebut apa? Kita manusia ni akan dimatikan. Nak tu kita mematikan diri kita sebab kecerah, tak. Ibarat pisang nak tunggu luruh, tak luruh. Tak. Pisang nak tunggu luruh, takkan luruh sampai kecuk, pas buruk situ tak luruh pisang ni. Dia kenapa? Dia kena tebang, catah. Tak. Barulah ambil buah tu. Manusia ni nak tunggu dia rela mati sendiri, takkan. Tak boleh mati. Tak. Tapi Allah guna bahasa dimatikan kita manusia ni. Sebab apa? Mesti Allah Ta'ala akan mematikan kita. Kita nak mati sendiri, tak mungkin. Nak khabar sayangnya kita dengan dunia ni. Sayang nak pecah, nak tinggal dunia ni. Itu maksud dia. Sebab itu bila Nabi kata hubbud dunia ni, manusia dah kena nyakit kasih dunia ni, oh bahaya. Di mari dah nyakit kasih dunia ni, maka di sini huraian bab kasih dunia ni banyak, luas sangat-sangat. Tak. Manusia dah rasa terlalu asyik dengan dunia ni, dia tidak lagi fokus dan tumpukan tanggungjawab dia hidup atas muka bumi ni buat apa. Pernah saya huraikan sebelum ni bahawa kita manusia diciptakan Allah ada 3 tanggungjawab yang kita kena tunaikan.
Yang pertama, kita mesti bertanggungjawab menunaikan peranan sebagai seorang hamba kepada Allah, beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, kita bertanggungjawab menunaikan peranan sebagai khalifah Allah, iqamatuddin. Kita kena tegakkan syariat Allah, tegakkan agama Allah ni dalam semua aspek kehidupan, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Di mana sahaja, di zaman mana kita berada, itu tanggungjawab kita. Yang ketiga, kita bertanggungjawab menunaikan peranan laksanakan amanah yang Allah Ta'ala letakkan ke atas kita ini. Mengimarahkan bumi Allah Ta'ala ini merangkumi semua dari sudut ketaatan amalan kita dan juga pelaksanaan hukum-hukum syariat dan peraturan-peraturan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tanggungjawab. Tapi bila manusia dah terpalik penyakit alwahan tadi, kasihkan dunia, maka dia lupa dah tiga perkara ni. Bab ibadat pun manusia salah habah dah. Dan bila belenggu nyakit dunia ni, kalau bicara bab sembahyang, bab solat, berapa ramai orang bila orang Islam yang berdekatan dengan masjid, bila muazzin Bilal melaungkan azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, marilah bersembahyang, marilah menuju kejayaan. Berapa ramai kalangan orang kita, orang Islam yang sedang mendengar di sekitar masjid ni, dia mari suih nak mari masjid. Berapa ramai? Situ pun dah memberi satu gambaran nyakit dunia ni, cinta dunia ni dah besar terpalik dalam sanubari kita orang Islam. Tak. Tengah-tengah duk pasar malam, cuba cari pasar malam sebelah dengan surau masjid, mana-mana area lah. Cuba tengok, tengah orang azan, untuk bila azan tu mana ramai? Kau ramai pergi surau masjid ke kau masuk pasar malam? Jawab sendiri lah. Kita sedia maklum. Tak. Kalau hok pergi kau ramai masuk pasar malam tu, bila tok bila azan tu, kalau hok mai calik tiga ni tak berasa hati. Betul tak? Malangnya sekali ialah hok pergi kau ramai masuk pasar malam bila tok bila tengah azan tu, hok IC-nya Muslim. Tak. Orang Islam. Kelek anak bercerita masuk pasar malam tengah bergarik. Sedih tengok. Tak. Itu dah nampak jelas penyakit hubbud dunia. Itu baru dalam bab skop yang kecil, baru bentuk ibadah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi yang kita bicarakan skop hubbud dunia dalam hadis ni lebih besar lagi sebenarnya. Bahkan dia berkait bermula daripada penyakit yang kecil, kasihkan dunia tadi, sampai kegagalan nak tunaikan tanggungjawab sembahyang di awal waktu, sembahyang berjemaah di mana tempat azan dilaungkan. Dia mari penyakit tu, dia akan dieret. Bahasa tu dieret, kau lama kau jauh, kau lama kau jauh. Sebab masalahnya bila solat dan sembahyang tak dititik beratkan dalam masyarakat kita, maka Allah dah beri satu penanda ukur kepada kita. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah bagi statement ni, kenyataan ni tidak ada keraguan dan memang tepat serta betul dan benar, tanpa diragui. Maknanya kalau kita orang Islam betul-betul jaga solat, perkara keji dan mungkar takkan berlaku dalam masyarakat kita. Tapi kita tengoklah apa berlaku dalam masyarakat kita. Bila solat tak jaga molek, maka dia jakit penyakit tu, melarat. Orang dah mula, kalangan orang Islam, dia mari nyakit kasih dunia ni, hak gila harta, dia pun kejar dunia, gila harta. Nega dok kira siang malam, dok kira waktu sembahyangnya, dia tolak ke tepi waktu sembahyang. Tak. Sama juga menega gila cari pitih mah ni, dok sedar halal haram dalam perhitungan dia, ambil kira ke tidak. Riba pun gomor semacam, tipu pun gomor semacam. Tak ada hitungan dah nilai dalam hati dia.
Kenapa dia sanggup buat begitu? Dah sebab solat tak dijaga dengan baik tadi. Hablum minallah tak dibina dengan sebaik-baiknya. Jangan buat main, tuan-tuan dan puan-puan. Bab sembahyang ni ramai sangat kita orang Islam ambil mudah, ambil remeh. Tak. Itu dalam bab kita mentaati solat, perintah Allah dan solat tadi, ikut disiplin dan peraturan tu, dak bicara dari sudut kesempurnaan solat secara betul-betul. Tak. Dia ada kaitan dengan berlakunya suatu hasil solat tadi dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Termasuklah kesempurnaan solat itu ialah orang Islam reti jaga waktu dia untuk disiplin mengabdikan diri kepada Allah. Maka bila hak tu dah lompang, masalah tu dah dijaga, maka nyakit dunia mari. Kalau peniaga yang menipu. Kalau peniaga yang ambil riba. Peniaga yang dalam keadaan tak kira halal haram. Tak, itu satu. Yang kedua, hak gila kuasa, gila pangkat, tak kira dah. Yang penting nak kuasa tu juga, nak pangkat tu juga. Maka mari nyakit macam-macam. Tipu sana, tipu sini, ampu sana, ampu sini, macam-macam nyakit ada. Tak. Sebab apa? Nak capai matlamat dia, nak kuasa juga, nak pangkat tu juga, nak kerja juga kedudukan tu. Tak. Kalau main jenis ampu sana, ampu sini, tu jenis kipah cak udang, kipah helikopter macam-macam. Dia kipah juga, nak suruh apa nak? Nak suruh nampak dia tu, wujud dia nak diangkat dia. Tak. Tu bahagian kipah. Bahagian dia tikam belakang tu, tikam belakang, cah keting tu, cah keting ni. Ada macam-macam pesan manusia ni. Sebab apa? Nak pangkat, nak kuasa. Dah hubud dunia. Termasuk dalam kandungan penyakit wahan tadi. Hak gila perempuan, terlibat dengan pelacuran, terlibat dengan penzinaan. Dah gila pada pangkat kedudukan kuasa tadi, boleh cenderung juga kepada apa? Pengkhianatan. Boleh cenderung kepada penindasan, kezaliman, pertumpahan darah, macam-macam. Dan inilah penyakit yang berakar umbi dalam masyarakat umat Islam, yang kita nampak pada permulaan dia dalam skop yang kecil bilangannya ataupun dalam volume yang kecil, tetapi bila dok rawat dia jadi macam barah, macam kanser. Dan itulah yang berlaku kepada kejatuhan empayar Islam. Kejatuhan empayar Islam, itulah yang berlaku. Umat Islam pernah hebat bila Nabi memperjuangkan sehingga berlaku Fathu Makkah, disambung pula di zaman selepas Nabi wafat, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan disambung oleh khilafah seterusnya, Umayyah dan sebagainya. Sehinggalah Islam ni berkembang 2/3 dunia. Nak kabarnya apabila orang Islam ni berpegang kepada panduan hidup Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka, Allah angkat darjat, Allah berikan kemuliaan. Antara contoh di zaman sahabat Sayyidina Umar sendiri, kita dah cerita sebelum ini bagaimana kerajaan kuasa besar dunia yang ada pada waktu itu, Rom, merasa gerun dan hormat kepada empayar Islam, khalifah Islam pada waktu itu. Yang mana Rom pada waktu itu menguasai Baitul Maqdis. Tapi bila dah timbul rasa hormat gerung mereka kepada kepimpinan Sayyidina Umar, khalifah Islam dan umat Islam yang ada pada waktu itu, termasuk gubernur Islam di Palestin pada waktu itu, akhirnya Rom berundur dengan apa? Serah balik Palestin ataupun Baitul Maqdis, tanah suci umat Islam itu, di bawah pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Umar. Dipanggil pula Sayyidina Umar hadir penyerahan Baitul Maqdis itu kepada gubernur Islam. Kemudian diberi peluang bercakap, ceramah pula dalam majlis itu yang dihadiri oleh pembesar-pembesar Rom, yang dihadiri oleh pendeta-pendeta Nasara pada waktu itu. Sehingga Sayyidina Umar dengan ucapan pidatonya yang bernas, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izza bighairi ma azzanallah azallanallah.
kita semua hari ini Allah muliakan kita dengan kemenangan ini sebab kita beramal dengan Islam. Kita berpegang dengan Islam. Kita ada jati diri kita menggambarkan, mempamerkan nilai Islam kepada orang bukan Islam dan kepada para musuh Islam. Akhirnya mereka tengok hebat orang Islam, hebat jati diri, sifat, akhlak, tutur bicara, hebat. Lalu itulah Allah muliakan kita sebab kita berpegang dengan Islam. Famahma nabtaghil izza bighairi ma azzana Allah azzallana Allah. Sayyidina Umar kata dalam masa yang sama, kalau kita orang Islam tidak berpegang dan tak beramal dengan Islam dan mencari kemuliaan lain selain pada Islam, Allah akan timpakan kehinaan kepada orang Islam. Itulah yang berlaku kepada bangsa Arab suatu ketika selepas beberapa siri-siri pemerintah Islam di kalangan bangsa Arab. Lalu orang Arab sendiri dia mari nyakit hak Nabi sebut ni, hubbud dunia tadi. Dia bangga dengan keturunan, dia kata kita popok Arab, Nabi yang memperjuangkan kita keturunan Nabi. Lama-lama dia rasa syok sendiri, biar tak semayang bang pun tapi ngaku keturunan Nabi. Biar tak tegakkan Islam pun tapi ngaku keturunan Nabi. Macam kita lah, bila sebut Melayu Islam, sebut Islam Melayu tapi tak tegakkan Islam. Akhir sekali syok sendiri kita. Kita syok sendiri. Tak, sama popok Arab. Sehingga Allah sebut hakikat mereka itu, fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah menempelak popok Arab ini dengan Allah menyebut apa dia? Sekiranya kamu tidak betul-betul laksanakan agama, betul-betul tak tunaikan tanggungjawab kamu menjaga agama Allah, yastabdil qauman ghairakum. Allah sebut apa dia? Aku tukar gantikan kaum yang lain bawa Islam. Dan itulah yang pernah berlaku dalam sejarah kita orang Islam. Selepas kejatuhan Arab, naik siapa dia? Kalangan Mamalik, bukan Arab. Di antara mereka naik orang-orang siapa dia? Imam Bukhari, Ibnu Majah. Itu bukan bangsa Arab, tapi mereka ni para ulama hadis. Sekarang kitab hadis ni, bahasa Arab ni macam orang Arab dah. Bayangkan, hebat. Bila Allah angkat kemuliaan kepada hamba-Nya yang betul-betul pegang dengan Islam. Itu maksud dia. Popok Arab dia tak pegang Islam, akhirnya jadi hina mereka suatu ketika. Bukan sekejap, lama. Selepas naik kalangan Mamalik, Allah jatuhkan pula kalangan Mamalik ini bila mereka tak berpegang dengan Islam sebaiknya. Naik pula siapa dia? Orang Kurdish, bukan Arab lagi. Mereka pula bela Islam, bawa Islam. Lahir tokoh antara yang terkenalnya Salahuddin Al-Ayyubi, bukan Arab. Dia bawa Islam dan dia bebaskan Baitul Maqdis kali yang seterusnya. Selepas Sayyidina Umar, dia pula yang bebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Salibiyah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pasang surut kehidupan manusia, tinggalkan ajaran Islam, jatuh orang Kurdish, naik pula Turki. Sebab itulah naik kerajaan Osmaniyah, Turki Osmaniyah. Turki Osmaniyah ni berjalan berlangsung dengan baik, bukan Arab juga. Sehingga akhirnya mampu membebaskan belenggu-belenggu yang merosakkan umat Islam. Sehinggalah Allah Ta'ala jadikan pasang surut kehidupan ini menjadikan satu warna-warni untuk kita orang di akhir zaman ni, umat ni ambil pelajaran dan mengambil perhatian terhadap peringatan Nabi ni. Jangan kita ni makan dan terbelenggu dengan penyakit al-wahan tadi, maka sejarah kejatuhan Islam dan kehinaan orang Islam akan berulang dan berulang dan berulang. Itu maksud dia, itu mesej dia. Dan itulah yang kita sedang lalui pada hari ini. Bila kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah, kita dalam keadaan hina orang Islam pada hari ini. Tengok Palestin, Baitul Maqdis, apa berlaku dalam cengkaman Zionis, Yahudi pelampau hari ini. Dan negara-negara umat Islam dalam keadaan bertelagah dan berpecah belah. Yaman, Syria,
Sudan, dan di mana-mana sekali tengok negara Islam dalam keadaan jadi apa? Buih selepas berlaku banjir yang diumpamakan Nabi tadi. Mana apa? Mudah kena cocok hidung. Jadi buah catur para kuasa-kuasa besar dunia ataupun musuh-musuh Islam. Sehingga kita, lemahnya kita ini orang Islam. Donald Trump isytiharkan Baitul Maqdis tu ibu negara kepada negara Arab Israel pun kita tak ada apa-apa tindakan yang kita buat. Paling tidak biarlah ada usaha, biar tak dapat lagi pun bebaskan Baitul Maqdis, tapi kita ada usaha. Paling-paling common sekali usaha doa. Tu pun kalau ikut doa ni hak tawakal akhir sekali dah. Tak termasuk usaha dah. Maknanya usaha ni diperlu kepada gerak kerja. Doa ni diiringi selepas kita bekerja dah, buat satu usaha dah. Tapi nak khabar doa pun kita orang Islam hari ni nak mendoakan saudara Islam kita yang lain pun bakhil kita. Tak? Ada tak kita melazimi diri kita ni setiap 5 waktu berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah perkasakanlah, berikanlah izzah kepada apa dia? Islam dan umatnya. Ada tak kita berdoa doa tu? Wansuril Islam wal muslimin, dan bantulah, tolonglah orang-orang Islam yang sedang ditindas pada hari ini. Ada tak kita doa itu? Hak tu pun kita tak berdoa, apatah lagi usaha-usaha lain untuk membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Zionis lagi jauh. Kita nak khabar itulah realiti kita akhir zaman. Sebab apa? Terbelenggu penyakit al-wahan ni, hubbud dunia. Dan Nabi sebut dah habis itu je hubbud dunia, dia bereka dah wa karahiyatul maut, di ibarat irama dan lagu. Kasih dunia takut mati, itu sinonim. Bila dah jiwa ni kasih dunia, termasuklah apa dia? Takut mati ni apa? Dia takut nak bekerja untuk Islam. Dia takut nak berjuang untuk Islam. Dia takut nak sebut benda betul semata-mata kerana Allah dan Rasul. Maka dia pun mula mari takut. Sebab apa? Kan susah kita, kan mati kita. Itu maksud dia takut mati tu. Dah. Itu maksud dia. Bahkan takut mati juga ulama membahaskan, dia dah asyik dengan dunia, panjanglah umurku ya Allah, panjanglah umurku ya Allah, tak puas lagi nikmat dunia ni. Ibarat dia begitu tersiratnya. Rumah tersergam indah sayangnya ya Allah, tak. Mana begitu? Nikmat-nikmat harta sayang tinggal dunia ni. Tak. Biar panjang umur, panjang umur. Takdir Tuhan panjang umur sungguh alhamdulillah. Cuma takut apa? Panjang umur kau banyak buat dosa. Allahu akbar. Kau ni takut ni. Tak. Panjang umur tapi makin buat dosa, makin banyak buat dajjal kepada agama Allah. Hak ni takut. Hak ni takut. Dah, minta panjang umur semua. Hak tu doa sinonim kita ni, panjang umur mau rezeki, panjang umur mau rezeki. Tak salah nak doa tu. Tapi biarlah kita ada wawasan panjang umur ni untuk apa? Biar kita rasa nak konsisten untuk kerja-kerja Islam. Itu tujuan panjang umur. Boleh bilah kejahatan, kelemahan, kesilapan kita yang dahulu. Dan bila diminta mohon rezeki ni apa? Biar aku jadi kaya raya, boleh infak banyak untuk agama Allah. Ni dak boleh mohon rezeki pakilah. Hak tu tambuh tu. Tak. Tuan-tuan dan puan-puan, harta banyak ni bukan milik kita sebenarnya. Juta-juta dalam akaun bank kita tu, mana ada milik kita? Hak milik kita ni, harta tak ada kita infak, kita sedekah, hak tu jadi milik kita. Wani tak pelikkan bunyi, sipir saya belajar, hak dalam tangan tu milik kita. Hak waktu beg tu tak ada dah kita. Itu sipir dunia. Sipir akhirat, hak tangan kita solat ke masjid, solat ke tempat rumah anak yatim, hulur kepada kerja-kerja Islam, hak itulah milik kita kekal. Sebab apa? Sedaqatun jariyah. Dah dalam akaun berjuta-juta tu, cuba fikir balik, mati tak boleh masuk dalam kubur.
Jadi apa? Jadi hak waris. Jadi hak anak cucu kita lah, jadi waris dah. Dah kalau kita tinggal waris yang juruh, beriman, bertakwa, alhamdulillah. Dia boleh manfaat piti kita tu apa untuk kerja-kerja, sedekah kebajikan pula. Tapi kalau tinggal waris jenis hantu Kak Limah, agak minta maaf buat iklan jatuh Kak Limah tu bukan nak kabarannya. Kalau anak-anak waris tu pula ditinggalkan kat apa dia? Dah pendidikan tak diberi dengan baik. Maksudnya agama tak dibina untuk anak-anak. Dah ikut pandailah, enjoy. Dah muka kaya, enjoy lah dulu. Mak pok mati, pitih tinggal banyak, anak tak manfaatkan harta itu untuk apa? Untuk tolong salur pahala kepada mak pok dia. Allah, rugi tuan-tuan dan puan-puan. Itu penyakit bila dah mari nyakit hubud dunia wa karahiyatul maut. Kalau kita kupas ni tak habis malam ni, tapi saya sempat sebut mana yang dang kita boleh takak dengan realiti kehidupan kita ni. Maka bila penyakit ini dah belenggu, sebab tu kita ni dak cakna pun Islam nak berdaulat ke tidak, Islam nak menang ke tidak, Islam boleh menguasai dunia ataupun tidak, tak ada nasipi kita. Yang penting kita boleh hidup, makan, minum, hak tu je. Itu penyakit kita orang Islam akhir zaman. Tak kira lah siapa-siapa pun kata, yang penting aku boleh makan sudahlah, aku boleh gerak mana-mana pun sudahlah, aku boleh pergi surah balas sudahlah. Musuh-musuh Islam dia cerdik, sejik-sejik tak kacau lagi. Lah pergilah nak semayang bang pun kata, tapi jangan kacau dengan tegakkan hukum Allah. Itu je marah tu. Bila negara umat Islam perteguhkan syariat Allah, dia pun kata tak boleh pakai ni, tak boleh lock ni negara ni, tak boleh lock ni kawasan ni, umat Islam tempat ni. Sebab apa? Bila dilaksanakan hukum Allah, lagi jelas dan ternyata keadilan dan kesejahteraan hidup masyarakat bila berteraskan hukum Allah Ta'ala. Dia takkan izin tertegaknya syariat Allah Ta'ala. Tapi kalau nak semayang bang, lah pergi lah, tak kacau tak. Ni bahasa musuh yang cerdik ni. Dia tak kacau, nak semayang. Sebab dia tahu dah, semayang pun kadang-kadang jiwa, diri fizikal je nampak semayang, jiwa tak ke mana. Tak. Jiwa ni ingat ke dunia lagi. Tengok, kita dalam kena musim COVID-19 ni, patutnya mari kesedaran insah tahap sungguh-sungguh lah. Tapi ada juga galak gata nak buat anugerah bintang popular lah, nak konsert tu lah, konsert ni lah. Sedih tengok kita orang Islam ni. Ini penyakit yang sama ni. Tak. Penyakit yang sama. Itu bukan tempat kita, bukan kalangan kita ustaz, walaupun dia orang Islam. Tak, kita kena letak bahawa kita orang Islam ni satu jasad. Itu konsep kita. Yang sepatutnya kita rasa ambil berat ini supaya apa? Kita mampu membina kekuatan dan kembalikan semula kegemilangan umat Islam. Sebab itulah bila adanya gerak kerja agenda penyatuan kita orang Islam ni, kita kena sokongi, dokongi, tolak sebarang bentuk ketaksuban kita. Itu baru tanda kita ni betul-betul meletakkan Allahu ghayatuna, Allah sebagai matlamat hidup kita. War rasulu qudwatuna, Rasul sebagai contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Wal Qur'anu dusturuna, Quran sebagai perlembagaan dan panduan hidup kita. Ni main duduk main nak kakak sama-sama kita orang Islam ni, itu jahiliah belaka. Itu semua membawa kepada hilangnya rahmat Allah. Allah akan timpakan kebinasaan, makin akan dikenakan tekanan dan kesulitan hidup sekiranya kita tidak lagi berubah sikap kita dan gaya hidup kita orang Islam kembali kepada Allah dan Rasul. Itu mesej daripada hadis yang kita nak belajar ni. Sebab agenda musuh begitu licik memasuki pelbagai pendekatan yang untuk merosakkan pemikiran, dan akhir sekali jiwa ni terlalu fokus nak dunia sehingga takut nak mati, lalu mereka tak ada fikir dah dosa, pahala dan sebagainya, lalu mereka sanggup buat apa saja demi nak kenyangkan nafsu-nafsu serakah mereka. Maka sebab itulah kita ambil pedoman dalam kehidupan kita dari hadis ini, supaya bila kita lahirkan generasi masyarakat
paling tidak jaga solat, disiplin dengan waktu solat, kemudian jaga muamalat kita, pakaian tutup aurat, pergaulan tidak bergaul di luar batasan, kemudian kita jaga dengan kejujuran, keluhuran, sikap dan akhlak kita orang Islam ni. Saya yakin Allah Ta'ala akan datangkan suatu jalan yang lebih besar, lebih baik untuk kita, yang dinamakan nusrah, pertolongannya. Paling tidak terangkatlah wabak penyakit pandemik ni, dan juga kita orang Islam berada pada kehidupan yang sejahtera, dan akan menimbulkan rasa respek dan rasa hormat kalangan musuh-musuh dan kalangan bukan Islam untuk tengok orang Islam ni pada tangga dan kedudukan yang hebat dan memenuhi namanya Muslim mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah sekadarnya untuk malam ini daripada hadis yang ketiga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat rahmat Allah dan redanya yang membawa kepada syurganya, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.